Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, Pengerusi PPZ Mawib. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perkim. Yang berbahagia Datuk Hamzah bin Baci, Timbalan Ketua Pegawai Kumpulan Risiko Maybank. Yang berbahagia Datuk Muhammad Ajib, Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Cawi Merangkap Setiausaha Mawib. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib. Datuk-datuk pengurusan PPZ Mawib, pengurusan Maybank, pegawai Mawib dan pengurusan Perkim, serta hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada petang ini bagi sama-sama kita menjayakan majlis simbolik penyerahan sumbangan bakul makanan dan kewangan kepada warga mualaf Perkim. Tetak buluh kajang 10 laksana dititing kias ibarat, angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Untuk maksud itu, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Ustaz Abdul Qawi Nabin Abdullah bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan setinggi kesyukuran kepadamu atas segala nikmat yang telah kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar rahmatilah dan berkatilah majlis simbolik penyerahan sumbangan bakul makanan dan kewangan wakalah kaki tangan Maybank Berhad kepada 200 asnaf mualaf Perkim. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar mudahkanlah urusan kami dalam segala kerja-kerja dakwah, agar dapat kami meluaskan dan memperkasakan lagi syiar agamamu. Ya Allah, peliharalah kami dan berikanlah kami kekuatan untuk saling sayang menyayangi, bantu-membantu dan bekerja sama dalam melaksanakan tanggungjawab kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita pada petang ini lebih diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan aluan oleh yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perkim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat saya Tan Sri Aziz yang saya hormati, yang bahagia Datuk Hamzah, Datuk Ajib dan semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya dengan penuh rasa malu hari ini berucap depan tuan-tuan, depan Tan Sri, kerana saya datang sebagai penerima dalam ajaran agama kita. Yang menerima ni lebih rendah taraf dia, kerana yang mulia itu adalah orang yang memberi. Jadi dalam rasa malu itu, Tan Sri, walau bagaimanapun saya minta izin
mengucapkan terima kasih kepada semua, terutamanya pihak Maybank yang telah memilih segulungan dalam kalangan Perkim ini untuk menerima bantuan. Mudah-mudahan Maybank akan lebih kukuh lagi, walaupun nak pindah ke bangunan baru. Saya dengar cerita, tak tahulah, tapi mudah-mudahan Maybank bukan sahaja di Malaysia ini, tapi yang beroperasi di negara lain pun lebih dihormati, dan Perkim nanti akan dapat lebih lagi lah daripada Maybank yang akan datang ni. Saya telah dimaklumkan oleh Yang Bahagia Datuk Hamzah yang dia ada acara yang lain lagi lepas ni. Jadi saya tadi dah minta supaya cancel saja ucapan saya, sebab biasa kalau saya ucap tak boleh kurang pada 1 jam. Jadi saya dah tak pandai berucap lagi, Tazri. Bila dah sampai macam tu tak pandai berucap lagi. Macam mana how to make my speech short, tu saya tak pandai. Jadi saya cuba simpulkan dengan mengatakan terima kasih lah pada Yang Bahagia Tan Sri Aziz yang mempunyai banyak topi jawatan tu, jawatan ni, jawatan yang dah lepas tu. Kalau dia kira lagi banyak topi, sekarang pun banyak topi. Sampai hari ini atas kapasiti Tan Sri Aziz sebagai pengurusi PPZ, banyaklah perkara-perkara yang telah dimajukan oleh Tan Sri Aziz, dan saya percaya banyak lagi yang akan kita dapat capai. Yang akhir saya nak sebut tentang Perkim ini, secara kebetulan Datuk Hamzah tahun ini, mulai daripada tahun 2022 ini, memang satu agenda Perkim yang direction baru. Kita nak mensifarkan kemiskinan di kalangan mualaf, kerana kalau kita menjadi saudara baru, taklah semestinya selama-lamanya saudara baru itu miskin. Tapi pada masa akhir ini, mungkin yang dikatakan mualaf itu, they are more knowledgeable than us. They come from a new society, learned, educated. Jadi itu satu cabaran kepada dunia. Jadi sebab itu saya maklumkan bahawa bila kita nak kurangkan kemiskinan di kalangan saudara mualaf yang terdiri daripada some of them are Europeans and some of them are Russians, some of them macam-macam lagi. It's no longer like before. Jadi sebab itu yang ada dalam kalangan mualaf ini ada kalanya adalah orang yang kaya, tapi mereka miskin dengan rasa persaudaraan, kerana mereka telah melalui liku-liku yang lain dan mereka dapati Islam itu bagus. Asasnya persaudaraan tanpa mengira kaum. Maka kita berharap kalau ada yang miskin juga, asal miskin atau asal kaya tapi jadi miskin kerana masuk Islam, bila separated from the families dan sebagainya, maka itulah yang kita nak address. Asalnya mereka senang, Tan Sri, tapi disebabkan oleh beberapa keadaan, bila jadi Islam ni dia diasingkan daripada circle kaya yang asal dia. Jadi kita plan pada masa ini, insya-Allah lah akan dapat kita laksanakan bersama-sama dengan jabatan resmi kerajaan, kerana Perkim ni bukannya badan yang kuat, ini badan NGO saja. Jadi salah satu approach mengurangkan kemiskinan, kesulitan akibat daripada separation from the earlier family circle ni ialah memberi latihan. Jadi masuk Islam, bagi dia skill kalau mereka perlukan. Dan ini sedang kita rancangkan supaya kalau Datuk Hamzah atau PPZ beri bantuan kepada saudara baru di Perkim ini,
pada tahun ini kita bagi seramai sekian banyak. Target kita ialah tahun depan kalau bagi juga, the number of mu'alaf yang miskin ni is getting less, dan itulah yang paling dikendaki oleh Islam, kerana yang memberi itu lebih mulia daripada menerima. Yang ini juga kita apply. Saya fikir Datuk Haji pun tahu yang dah maksudnya ialah bagaimana kita nak inculcate rasa malu di kalangan penerima, kerana memanglah yang menerima ni memang tarafnya rendah, yang memberi itu lebih mulia. Kalau dalam negara kita ni jumlah pemberi itu dah sampai 90% lebih, dan kemiskinan itu sudah dikira dah makin dah tak ada dah. Jadi mungkin duit yang ada kita pungut itu, pada pandangan saya Tan Sri, itulah yang kita boleh gunakan fi sabilillah, bagi membina, nak pergi ke space ke, nak no more B40s among the Muslims ke. Jadi sekarang ni kalau B40 tu ramai orang Islam, kita pun rasa tak seronok juga, walaupun duit yang kita simpan tu banyak, tapi tak dapat kita sampaikan pada golongan. Jadi itu saja celoteh saya Tan Sri dan Datuk Hamzah kepada menceritakan sikit apakah Perkim sedang usahakan. Dan terima kasih kerana datang ke bangunan yang kecil ini, dan Tan Sri Aziz tak biasa dengan bangunan sekecil ini. Dan bangunan ini sebenarnya dah ini adalah hasil daripada sumbangan almarhum Tun Amir Razak, kerana pada masa di tubuh Perkim zaman Oleh Tengku dan disokong kuat oleh almarhum Tun Razak yang resmikan bangunan ini pada tahun berapa saya tak pasti, 80-an 70-an. Tapi bangunan ini sudah 10 tahun terbengkalai. Jadi ini baru pulih, baru kita perbaiki, kerana kita nak kembalikan apa yang ditinggalkan oleh Tengku Abdul Rahman dan Tun Razak suatu masa dulu, yang yang Perkim yang dinamakan IDIP, Institut Dakwah Islam Perkim, bermula Kuala Lumpur, kemudian disebabkan oleh satu masalah, maka IDIP itu dipindahkan ke Kelantan, ke tempat pelarian Kemboja. Rumah kayu yang sudah usang diberi kepada Perkim, maka pindah ke sampai hari ini, dan rumah kayu itu masih dipakai lagi sebagai hostel. Jadi saya bukan nak minta duit Tan Sri, cuma nak beritahu saja. Jadi itulah IDIP yang berasal di Kuala Lumpur dulu, yang dipindah ke Kelantan dan menumpang di rumah pelatihan Kemboja sampai hari ini. Jadi saya bukan majlis ini untuk menceritakan hal itu, tapi nak cerita bangunan ini kita kembalikan semula sebagai IDIP yang suatu masa dahulu wujud di Kuala Lumpur. Yang di Kelantan tu kita kekalkan, tapi ini adalah ID, dan ID ini namanya IDIP juga, tapi yang artinya ialah International Dakwah Islam, International Dakwah Institute, International Dakwah Institute, tapi IDIP juga. Cuma dia punya mana yang berlainan. Yang di Kelantan, Institut Dakwah Islamiyah Perkim, yakni International Dakwah Institute Perkim, IDIP juga. Dan kita guna bangunan ini untuk mengeluarkan cadres dalam bidang dakwah, converts masuk Islam, jadi Islam, dan mereka kita latih. Dan terima kasih pada Majlis Agama Islam Wilayah yang bantu juga, kerana kita sedang tanah yang kosong sebelah sini, alhamdulillah sudah menjadi milik Perkim pada masa ini, hasil daripada perundingan dengan DBKL. Cuma nak beritahu pada Tan Sri Aziz dan Datuk Hamzah, tanah ini adalah tapak untuk asrama. Kalau kita latih kader sini, itulah asramanya.
Tapi asrama itu sekarang ni tanah kosong saja. Itu akan dibina kemudian. Kalau nak bagi duit, nak taja pun tajalah untuk perkim. Saya bukan minta hari ni, tapi kita akan minta kemudian lah. That is a place meant for our future hostel, for our future cadets. Itu saja Tan Sri. I don't want to take too much of your time, Dato' Hamzah. Terima kasih datang, dan kalau boleh datang lagi Tan Sri, Dato' Hamzah dan Dato' Haji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noh atas ucapan aluan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, Pengerusi PPZ Mawib. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noh, Setiausaha Agung Kehormat Perkim, Yang Berbahagia Datuk Hamzah bin Baci, Timbalan Ketua Pegawai Kumpulan Risiko Maybank, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Jawi Merangkap Setiausaha Mawib, Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib. Seterusnya, pengurusan tertinggi Maybank, Perkim dan juga PPZ Mawib, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah, pada petang yang penuh maknanya, hari ini dapat kita berhimpun di bangunan Perkim dan bersama-sama dengan penyumbang yang baik hati bank terbesar Malaysia, Maybank Berhad. Semuanya ini takdir, rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala dikongsikan untuk mencetuskan equality di kalangan masyarakat dan ummah. Rata-rata kalau kita tengok hukum hakam yang disebarluaskan oleh agama kita, kebanyakannya menepati apa yang secara moden sekarang orang buat, Sustainable Development Goal lah, untuk menyamaratakan, menyamaratakan khazanah Allah SWT beri, termasuklah apa yang dapat Tan Sri Yusof Noh cakap, the black gold, minyak. Tidak ada negara-negara di mana mereka, negara ini terapung atas the black gold. Negara-negara Islam, Middle East, Timur Tengah, Saudi Arabia, the top number one. Lepas itu sampailah ke kata-kata tempat Central Asia, negara-negara Islam. Malaysia, Katok ni pun ada, termasuklah negeri Tan Sri sendiri, Terengganu. Soalnya, sejauh mana rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri itu disamaratakan, dinikmati oleh seluruh dunia ni, umat kita. Soal berkongsi rezeki yang Tuhan beri pada kita. Contoh hari ini Maybank, syukur Alhamdulillah. Jadi Maybank, we thank you, terima kasih banyak kerana Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati untuk membantu kali ini mereka di dalam Perkim. Jadi hari ini manifestasi keikhlasan Maybank untuk beri kita peluang. Kita baru balik daripada Pahang, Tan Sri, jumpa dengan sahabat-sahabat saya di Pahang, PPZ. Satu idea yang dicetus oleh Pahang, mereka ni restoran-restoran, bengkel-bengkel yang membayar zakat, diberikan label cop mark zakat. Maknanya mengikut sirkular ekonomi besok, orang-orang yang membayar zakat, kita akan beri satu kad Pahang sekarang ni, di mana dia boleh collect points. Dia beli barang-barang di kedai-kedai yang ada lambang pembayar zakat. Lebih hebat daripada lambang halal. Yang zakat ni semua Islam 100%. Yang halal Cina pun ada, dapat halal tu. Yang kita ni, jadi mengikut sirkular ekonomi, seperti juga yang Mawib akan buat, ada kad tu, e-wallet tu. Bantuan-bantuan kita beri digunakan di sekitar mereka yang menjadi keluarga zakat. Dan kita beri yang point. Setahun sekali dia akan tebus point dia tu, dapat duit lagi.
dapat bantuan lagi. This is circular economy. Begitulah juga masa kita nak pergi mana-mana hotel sekalipun, saya tanya, hotel siapa? Orang Islam, begini-begini. Kita nak kaitkan supaya kita sendiri memberikan tumpuan kepada ekonomi ummah, dan zakat mesti bergerak ke arah itu. Saya terima kasih kepada Datuk Haji pasal banyak khutbah yang dia buat ni sekarang ni very very contemporary. Apa masalah kita hadapi? Bila baca khutbah yang pertama dulu, saya tengok dia hantar saya terus satu salinan dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab yang saya tak faham, dan bahasa Melayu. Bayarlah zakat di mana kita mendapat rezeki. Sungguh pun alamat kita mungkin di Selangor, dapat rezeki kerja dengan Petronas Kuala Lumpur, bayar zakat di PPZ. Pasal itu rezeki kita dapat. Dan agihkan zakat itu kerja kita yang kita sekarang ni mahu buat kepada asnaf-asnaf yang lapar di kawasan wilayah persekutuan. Dibantu pula oleh ini pendapatan. Ini tentang dari segi keuntungan, tentang harta, zakat harta. Kumpulkan semua. Kita mohon Allah SWT memurahkan, menyenangkan, memudahkan sahabat-sahabat kita membayar zakat kepada PPZ. Kan dapat itu, duit itulah kita agihkan kepada mereka yang memerlukan, dan keperluannya berbeza-beza mengikut zaman. Sekarang ini mental health, well-being is very important. Ramai yang membunuh diri, banyak yang kita tak tahu, banyak yang marine, otak tak betul dah, kerana desakan semasa COVID ni banyak melahirkan. Adakah kita menghantar tim expert, bukan saya bawa bekalan makanan ataupun duit zakat? Mental health is very crucial matter. Kita kena hantar tim. Saya ada maklumkan kepada Mawib, hantar tim untuk menentukan the well-being mental itu dapat dijaga juga. Bukan saja bakul makanan, bukan saja duit yang kita beri sebulan-sebulan tu yang patut esok masuk dalam e-wallet dia, boleh beri barang-barang di situ, asnaf-asnaf yang ada cok asnaf tu, tapi menjaga pemikiran yang telah dirosakkan oleh the environment yang sempit, yang menyusahkan. Itulah tanggungjawab kita. Dan apa yang disebut oleh Tan Sri itu memang benar. Sekarang ini kebangkitan Islam, baik di Eropah maupun di Amerika, orang yang masuk Islam, orang yang berilmu, orang yang sedar pentingnya untuk mereka menganuti agama itu, mereka yang sedar dengan apa dia Islam itu. Dia yang masuk agama Islam, memeluk agama Islam, ribet, tukar daripada Kristian ke Buddhis ke Islam. Angkanya meningkat baik di Amerika maupun di Eropah, sehingga akan menjadi cabaran kepada mereka di Eropah. Kita esok bukan ambil alih. Itu dia usah memikirkan ni. The European, the American, negara-negara lain ni dah tengok orang Islam meningkat, the ribet meningkat. Bukan dia pindah daripada Italy, daripada Turki. Di sana orang mereka sendiri memeluk agama Islam. Dan yang kedua, saya bersetuju sangat dengan apa yang disebutkan tadi. Mu'alaf ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Memang saya minta Datuk Haji yang banyak menguruskan masjid-masjid ni, tanah lapang di kawasan-kawasan masjid, kalau kita nak mengimarahkan, kita patut bangunkan jadi ke masjid pusat pembangunan sekitarnya penginapan. Satu wing untuk orang-orang muda lelaki-lelaki, satu wing sebelah sini orang muda-muda perempuan, untuk mereka jadi kader-kader kita. Yang tengah tu orang pencen, yang mana dia nak bayar, dengan cukup dengan doktornya, dengan medical facility, fisio dan sebagainya. Jadi komplit. Masjid tengah-tengah, di sekitarnya ummah. Ada mu'alaf bersama-sama. Jangan kita tinggalkan mu'alaf. Dia sebahagian daripada masyarakat kita dah. Dan betul kata Tan Sri, mereka meninggalkan keluarga mereka, berhijrah kepada kita. Bantu dia. Ini penghijrahan yang amat besar yang telah pun diambil kira oleh mereka kerana percaya kepada agama itu. Dan kita berikan segala bantuan secara total, secara ikhlas. Terima kasih Maybank. You have done a wonderful job here. Dan inilah akan menentukan sahabat-sahabat kita di bawah jagaan Perkim, Tan Sri, Dr. Mahathir. Ini sahabat saya, Dr. Haji Hanif Bendahari, rupanya dia jaga duit Perkim kan ni. Patut datang sini hari ni dengan Struktur Agong dia. Bekas mantan ketua pengarah kita pun ada sini. Dia dulu Mawik sama dengan saya dulu tu. Sekarang dengan Perkim.
Dari semua ini dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Datuk. You have done a wonderful job. Syukur alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman atas ucapan beliau itu tadi. Seterusnya, marilah sama-sama kita mendengar ucapan daripada penyumbang kita pada hari ini, iaitu Yang Berbahagia Datuk Hamzah bin Baci, Timbalan Ketua Pegawai Kumpulan Risiko Maybank. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, Pengerusi PPZ Mawib. Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perkim. Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, Ngarah Jawi Merangkap Setiausaha Mawib. Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib. Datuk-datuk pengurusan PPZ Mawib, pengurusan Maybank, pengurusan Perkim, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, saya kena baca teks, tak boleh lawan dua-dua Tan Sri tadi, and very free flow. Jadi biar izinkan saya membaca teks, insyaAllah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan rahmat dan izinnya dapat sama-sama kita berkumpul di petang ini bagi melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, iaitu menyantuni asnaf mu'alaf yang juga merupakan saudara seagama dengan kita. Dan Alhamdulillah, sehingga kini Allah SWT tidak putus-putus memberikan nikmat kepada kita untuk dikongsikan kepada mereka melalui zakat. Saya bagi pihak zakat wakalah kaki tangan Maybank mengambil kesempatan ini bagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Pusat Pungutan Zakat dan Perkim khususnya, bagi menyantuni saudara-saudara kita yang memerlukan. Sejujurnya, saya bagi pihak zakat wakalah ketakinan Maybank amat berbesar hati dapat menyampaikan zakat kepada golongan yang memerlukan secara terus, kerana ianya dilihat lebih berkesan bagi membersihkan hati daripada sifat mazmumah dan sekaligus dapat merasai pengalaman manis sebagai amil yang bertugas menagihkan zakat. Di sini saya ingin kongsikan beberapa maklumat berkaitan dengan wakalah zakat Maybank. Pada tahun 2021, pembayaran zakat yang dilakukan oleh kaki tangan Maybank kepada PPZ Mawib meningkat sehingga 5.6%, sekaligus meningkatkan jumlah wakalah zakat yang diterima bagi dimanfaatkan kepada asnaf yang memerlukan. Peningkatan positif ini menunjukkan bahawa kaki tangan Maybank khususnya semakin cakna berkaitan hal ehwal zakat dan memperlihatkan kepercayaan kepada mereka kepada institusi zakat bagi menguruskan zakat mereka sebaiknya. Selain itu juga, keutamaan agihan diberikan kepada kaki tangan yang memerlukan daripada pelbagai sudut dan tidak menjadi satu perkara yang pelik apabila wujudnya asnaf fakir miskin di dalam Maybank sendiri. Secara tidak langsung, keutamaan ini juga turut menyumbang kepada peningkatan bayaran zakat kaki tangan yang konsisten pada setiap tahun. Sebagai contoh, kami juga telah terlibat membantu kaki tangan yang terkesan akibat bencana banjir baru-baru ini, dan pada akhir tahun lepas kita berjaya menghulurkan bantuan dan meringankan beban mereka, sehingga ada yang terkesan sehingga menangis menitiskan air mata bila kita dapat membantu mereka. Dan kita juga dapat memberikan bantuan fakir miskin, dan sebahagian besar wakalah zakat kami telah pun berjaya kami agihkan kepada golongan yang bukan sahaja di wilayah dan Selangor, tetapi menjangkau kepada negeri-negeri, serta insya-Allah kita akan panjangkan
kepada negara-negara luar di mana Maybank beroperasi. Dan saya juga ingin berkongsi bahawa kita juga dapat menyalurkan satu bantuan kepada penduduk fakir miskin yang merupakan golongan petani, penuri getah dan penternak di kawasan Seluruh Pak Long dan Seluruh Temiang di Kelantan. Saya berbesar hati dengan projek berkenaan kerana kita dapat menyediakan pengurusan air bersih kepada penduduk berkenaan yang sekian lama tidak dapat memperolehi air bersih bagi keperluan seharian mereka. Pada kita mungkin ini perkara biasa, tetapi pada mereka ini adalah satu rahmat yang dapat membantu memudahkan perjalanan kehidupan harian mereka. Alhamdulillah, kami harap kami akan dapat teruskan bantuan-bantuan seperti ini, satu projek-projek besar. Dan untuk pengetahuan Tan Sri dan para hadirin sekalian, kami juga telah dapat membantu menyediakan 2 buah kereta berdua arus kepada Persatuan Inspirasi Mu'alaf bagi memudahkan sebaran dakwah kepada golongan mu'alaf, menyediakan pengangkutan kepada mereka untuk menghadiri kelas-kelas agama harian dan menyampaikan bantuan makanan asasi serta menyediakan tempat sementara untuk mu'alaf berteduh. Ianya memberikan impak yang positif apabila melihat sebaran dakwah mereka semakin semakin efektif, lebih ramai mu'alaf yang dibantu dan semakin meningkat jumlah orang bukan Islam yang tertarik dengan agama Islam. Mudah-mudahan usaha ini menjadi asbab untuk Allah SWT memudahkan jihad kami di dalam institusi perbankan untuk menjadikan Maybank sebagai bank Islam terbaik di dunia, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya tertarik pada panggilan Tan Sri Sufno tadi, bahawa mungkin ada keperluan untuk mendirikan tempat penginapan di sebelah bangunan ni. Dan di Maybank sebenarnya kami ada platform kita panggil Maybank Heart yang boleh digunakan sebagai crowdfunding daripada pihak luar dan pendeposit di Maybank. Kita ada berjuta-juta pelanggan dan ramai di antara mereka yang sudi untuk menyumbang sebenarnya. Cuma apa yang kita perlukan adalah kertas kerja objektif kenapa crowdfunding ini diperlukan, dan dengan itu kita boleh membantu untuk membuat kutipan dan menyalurkan untuk tujuan-tujuan yang berkenaan. Dan kita juga menggagas tanggungjawab untuk memastikan wang-wang berkenaan digunakan untuk sebagaimana yang ditentukan di dalam kertas kerja berkenaan. Saya bagi contoh, kita telah berjaya mengutip misalnya duit untuk pembedahan setengah anak pelanggan dan sebagainya ataupun pihak ketiga dalam masa yang singkat, mungkin beratus-ratus ribu, ya, katakan 200 ribu kita perlukan untuk membuat operasi, dan kita keluarkan dalam platform kita. Dan alhamdulillah kita dapat kutip dalam masa yang singkat supaya operasi tersebut sejeri itu dapat dijalankan dengan sempurna. Jadi saya rasa platform tu kita boleh gunakan, Tan Sri, dan insyaAllah mungkin Ustaz Airil selepas ni akan berhubung dengan mungkin bagaimana kita boleh bantu, insyaAllah. Cuma kita perlukan satu kertas kerja dan kita cuba bantu daripada situ, insyaAllah. Dan saya rasa saya amat bertuah dapat bersama-sama dengan Tan Sri dan saudara-saudara datuk-datuk sekalian yang jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan kami. Betapa kasih dan sayangnya Allah pada kalian, dosa kalian yang lalu diampunkan Allah SWT. Kini kalian diberikan hidayah pula olehnya
dan menyediakan saudara-saudara se-Islam untuk membantu kalian. Kalian bagaikan kain putih yang suci daripada sebagian kotoran dosa. Andai kalian istiqamah dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, syurgalah insya-Allah tempat yang layak bagi kalian semua. Sekian saja daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan dan keburukan itu datang daripada diri saya sendiri. Sebagai seorang hamba yang lemah, saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas ucapan yang berbahagia Datuk Hamzah bin Baci itu tadi. Hadirin sekalian, sebelum majlis berarah ke agenda utama, izinkan saya untuk berkongsi serba ringkas berkenaan sumbangan kita pada hari ini. Sumbangan pada hari ini merupakan sumbangan simbolik kepada 20 orang penerima, dan daripada jumlah keseluruhan yang disantuni adalah 200 orang warga mualaf Perkin. Setiap penerima pula akan menerima 1 kotak bakul makanan, sekampit beras serta wang tunai berjumlah RM300 yang akan dipindahkan ke dalam akaun masing-masing. Secara kesimpulannya, jumlah keseluruhan sumbangan pada hari ini adalah bernilai RM100,000. Dipersilakan penerima pertama, iaitu Encik Fadil bin Din. Seterusnya dipersilakan Siti Rokiah binti Tarung Lingga. Seterusnya dipersilakan Puan Edelin Maruda Gozo. Dipersilakan Puan Nur Farhana Jadulokon. Seterusnya Encik Farid Fo Yong Kai. Seterusnya Anissa Chan Abdullah. Silakan Puan Anissa. Okey. Seterusnya Encik Cheng Ahlian. Dipersilakan Encik Amir Kuh Abdullah. Seterusnya Encik Muhammad Wong Kok Yeng. Dipersilakan Puan Nur Syafiqah Abdullah. Seterusnya dijemput Encik Chiu Tiam Hin. Okey. Seterusnya Puan Sima Abdullah. Seterusnya dipersilakan Encik Abdul Malik Subramaniam. Jemput Puan Siti Hawa. Seterusnya dipersilakan Puan Norma Chiu Abdullah. Silakan penerima yang terakhir Puan Siti Sarah Mendoza.
Medan bagi menyerahkan mokcek kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusufno Sekretaris Agung Kehormat silakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusufno bagi menyerahkan cenderahati kepada Wakil Kediri Zaid, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman. Dipersilakan sekali lagi Datuk Hamzah bin Bashir untuk menerima cenderahati daripada Tan Sri Dr. Muhammad Yusufno.